apakah isu utama yang menarik minat pengundi di kawasan Don Johor Lama ini? Sekitar 33,000 yang mampu memilih calon yang berwibawa menyelesaikan isu berkaitan dengan pekerjaan misalnya, isu masyarakat Felda, isu berkaitan dengan perumahan mampu milik, isu berkaitan dengan kelestarian dan isu malapetaka banjir yang sering kali berlaku di kawasan Kota Tinggi ini. Pastinya itulah yang akan dijawab oleh calon Perikatan Nasional yang akan saya temu bual dalam Johor Memilih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam Johor Memilih dan kini saya berada di Johor Lama. Kalau orang tak tahu di mana Johor Lama sebelum adanya Johor Baru, inilah tempatnya di Bandar Kota Tinggi. Tapi Bandar Kota Tinggi berada di bawah Don Johor Lama. Ada juga sebahagiannya di bawah Don yang lain. Tetapi saya berada di Don Johor Lama N37 dan kali ini Perikatan Nasional menampilkan calon muda yang bakal membawa bendera Perikatan Nasional, saudara Alias Rahman. Apa khabar? Alias Rasman, anak muda yang mungkin tidak asing lagi kawasan Johor Lama kerana beliau juga datang dari keluarga ahli politik. Mungkin Alias, mungkin ramai tak sedar, mungkin orang Johor, mungkin ada yang sedar, ada yang tak sedar. Orang di luar Johor pasti tak perasan juga. Johor Lama ni apa signifikan pada Alias? Signifikan Johor Lama kepada saya, sebenarnya saya dibesarkan dan bersekolah di Don Johor Lama. Saya pada masa sekolah rendah, saya bersekolah di sekolah Felda Air Tawar 2 dan seterusnya saya pindah ke Bandar Kota Tinggi lah. So signifikan dia ini tempat tinggal saya dan saya juga merupakan generasi ketiga cucu kepada peneroka Felda Air Tawar 2 yang berada di dalam Don Johor Lama sendiri. Ini rumah saya. Jadi bagi orang luar sana, signifikan Alias berkaitan dengan tinggal di sini, tinggal membesar di sini, mendapat pendidikan. Tetapi bagi orang Johor, mengapa Johor Lama ini penting dari aspek sejarah dan juga warisan negeri Johor? Johor Lama bersesuaian dengan tagline kepada Kota Tinggi, daerah Kota Tinggi adalah daerah bersejarah. Kenapa kita katakan Kota Tinggi sebagai daerah bersejarah? Di dalam Kota Tinggi itu terdapat satu kawasan dinamakan Johor Lama. Johor Lama ni adalah pusat pemerintahan semasa kerajaan Sultan Johor Lama. Jadi selepas kejatuhan Melaka di Johor Lama ni lah kalau kita dapat saksikan di belakang kita, sungai ini menjadi saksi di mana terdapat beberapa tinggalan kota pemerintahan kerajaan Johor Lama pada masa itu. Kalau kita pergi ke depan, kita ada Kampung Makam, terus lagi kita ada Seluyut, kita ada Pancur sampailah ke Kampung Johor Lama. So signifikan dia Kota Tinggi memang penuh dengan sejarah. Itulah signifikan juga kepada Pelarian Negeri Johor 2022. Okey. Apabila ditampilkan oleh Perikatan Nasional sebagai calon untuk N37 Johor Lama di bawah Parlimen Kota Tinggi ini, adakah Alias Rasman merasakan ini satu cabaran besar di bawah bakal dipikul ataupun bagaimana? Betul. Saya anggap itu adalah amanah yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun saya adalah salah seorang calon yang termuda yang diwakilkan oleh Parti Perikatan Nasional di PRN Johor kali ini 31 tahun. Tapi saya rasa dengan pengalaman saya, dengan pendidikan saya rasa insya-Allah saya boleh menggalas amanah tersebut. Tapi Alias, kawasan ini juga sinonim dengan parti yang sudah lama menabur bakti dan juga memerintah negeri Johor dan juga peringkat persekutuan, iaitu Barisan Nasional UMNO. Dan Alias juga datang daripada keluarga yang membesar dengan parti besar ini. Jadi adakah ini tidak menongkak arus dengan cita rasa masyarakat Johor Lama dan Johor sendiri secara umum sebagai fortress UMNO sekian lama? Selama 3 hari saya berkempen, saya telah pergi ke beberapa tempat kawasan. Untuk maklumat tuan, di Don Johor Lama berdasarkan statistik, majoritinya kalau kita pecahkan berdasarkan 10 tahun, majoriti yang paling tinggi pengundinya adalah berumur 31 tahun hingga ke 40 tahun, iaitu lebih kurang 8,000 lebih.
Dan kedua yang tertingginya adalah daripada umur 21 tahun hingga ke 30 tahun. Saya boleh rangkumkan bahawa umur-umur tersebut adalah umur-umur belia. Jadi belia masa-masa kini bila saya tengok pergi ke kawasan-kawasan, mereka meluahkan rasa yang mereka rasa diorang mahukan perubahan. Diorang mahukan perubahan dan saya tidak merasakan bahawa parti politik ini adalah satu benda yang menjadi faktor utama untuk diorang untuk mereka mengundi. Diorang lebih memfokuskan kepada calon yang berkaliber, calon yang sesuai untuk diwakili oleh beliau mereka. Jadi naratif yang dibawa oleh UMNO pilihan raya kali ini adalah mengembalikan kestabilan. Yang lain-lain tu parti-parti lain pembangkang termasuk Perikatan Nasional khususnya Bersatu ini tidak pernah menawarkan kestabilan. Sebab itu mereka menarik parti lain untuk menyertai Bersatu. Mereka berpecah dari Pakatan Harapan. Jadi apa pandangan Alias tentang itu? Pandangan saya mengenai kestabilan yang telah dicadangkan oleh pihak yang parti yang di belah sana, bagi saya itu tidak masuk akal ataupun tidak munasabah. Kerana dengan pembentukan semasa itu yang dikatakan kerajaan Johor semasa dengan pelantikan Menteri Besar pada masa itu, Datuk Hasni pada masa itu, adalah konsensus di antara parti-parti politik yang di mana Bersatu pada masa itu adalah salah satu parti yang membentuk kerajaan pada masa itu. Jadi tidak munasabah dengan kepergian Datuk Osman Sapian, Allahyarham Datuk Osman Sapian, yang dikatakan politik goyah. Kerana apa? Semasa itu kita juga ada dikatakan kalau ikutkan semasa pelantikan Menteri Besar pada masa itu juga adalah dalam keadaan yang goyah pada masa itu. Jadi kestabilan tu bagi saya adalah tidak munasabah. Bagi saya slogan itu tidak munasabah yang untuk digunakan. Kerana apa? Bagi saya kalau dikatakan bergoyah adalah bergoyah pada pembentukan Perikatan Nasional pada masa itu, masa awal-awal lagi hari itu. Jadi di mana tawaran Alias dalam membawa suara masyarakat di DUN ke Johor Lama? Di DUN Johor Lama, saya boleh bahagikan beberapa benda yang beberapa aspirasi yang mungkin saya akan bawa sekiranya saya dipilih menjadi sebagai wakil rakyat di kawasan DUN Johor Lama. Antaranya yang saya utamakan, kita perlu ambil peluang yang seperti mana saya katakan, Kota Tinggi adalah daerah bersejarah. Ambil peluang mengenai pelancongan. Kerana apa? Pelancongan dengan sejarah tidak dapat dipisahkan. Bila ada sejarah, kita boleh naikkan taraf hidup kita dengan pelancongan. Dalam masa yang sama, di dalam DUN Johor Lama ni kita ada 6 felda. Kita ada generasi kedua dan ketiga yang majoritinya adalah melebihi kepada generasi pertama pada masa kini. Jadi dalam generasi felda ada beberapa isu yang dibangkitkan selepas saya dalam 3 hari ini saya berkempen. Antaranya lot-lot generasi kedua, perumahan generasi kedua. Mungkin kita boleh bangkitkan sebab sekarang orang muda mahukan 3 benda. Ekonominya, dia mahukan peluang kejayaan yang sangat kokoh. Kedua, diorang mahukan kediaman. Dan ketiga, diorang mahukan ialah satu diorang mahukan suara diorang didengari. Jadi saya rasa aspirasi saya yang pertama sekali adalah grab ataupun kita rebut peluang melalui daerah bersejarah ni, kita jadikan satu ekonomi. Keduanya bagi saya, kita boleh jadikan bandar Kota Tinggi ni supaya maju dan ke hadapan tanpa bergantung kepada ibu negeri kita, iaitu Johor Bahru yang bersebelahan dengan Kota Tinggi. Kerana jika kita lihat ekonomi setempat ni, kebanyakan penduduk muda di Kota Tinggi bergantung bekerja ulang-alik dari Kota Tinggi ke Johor Bahru. Kita majukan bandar Kota Tinggi ini supaya kebergantungan kepada Johor Bahru tu berkurang. Itu aspirasi saya setakat ini. Bagi generasi Felda, bagi kawasan yang
ada penempatan masyarakat Felda, dikatakan ada 6 gugusan Felda di kawasan Johor Lama ini. Isu yang sentiasa mendampingi mereka adalah isu perumahan generasi kedua, generasi ketiga. Isu sosioekonomi anak muda. Betul. Mereka ni tidak ada tanah, kan, generasi bapa mak dia adalah tanah yang diberikan oleh masyarakat Felda. Begitu juga dari sudut peluang pekerjaan. Jadi ini merupakan aset Johor Lama. Dari aspek perancangan yang Alias nampak, kalau diberikan tumpuan, diberikan fokus, kemungkinan gugusan Felda yang berada di bawah Johor Lama ini mampu bangkit, mampu menjadi satu bandar satelit misalnya. Di situ ada punca pekerjaan, di situ ada penempatan yang mampu milik misalnya, dan juga skim-skim keusahawanan dapat diluaskan, diberikan kepada anak-anak generasi kedua, ketiga Felda. Pandangan Alias? Macam saya katakan tadi, bila kita bangunkan Kota Tinggi ini sebagai bandar bersejarah, kemungkinan besar generasi-generasi baru di Felda boleh menjadi operator kepada pelancongan itu sendiri. Seperti homestay. Maksudnya limpahan. Limpahan. Contohnya kita sekarang ada orang bandar sukakan rural punya experience. Rural area punya experience. Maksudnya, ialah kita jadikan satu homestay. Dalam masa sama je kita ada produk-produk IKS di kampung-kampung. Sebab itu antara yang saya ingin bangunkan adalah jaringan internet. Kerana apa? Sekarang platform semua pakai online, tempahan, perkhidmatan. So di Felda-Felda bila kita tingkatkan jaringan internet, kemungkinan besar kita akan meluaskan pemasaran dari segi produk-produk yang boleh dikeluarkan oleh generasi-generasi yang terkemudian di Felda-Felda. Jadi ekonomi di setempat Felda sama dengan bandar. Di Felda pula boleh maju seperti mana masyarakat-masyarakat yang ada di bandar Kota Tinggi. Bagi penduduk yang berada di Kota Tinggi, di bandar Kota Tinggi, limpahan dan juga tempias kos hidup yang tinggi Johor Bahru itu pastinya sampai ke Kota Tinggi. Kos barangnya mahal, kos rumahnya makin mahal. Jadi untuk kekalkan affordable ataupun mampu milik di Kota Tinggi itu, apa pandangan Alias? Apa yang boleh dicurahkan idea bagi semua pihak, agensi pihak kerajaan, sektor swasta dan juga aktor politik boleh contribute untuk memastikan Kota Tinggi ini tidaklah semahal mana dan mampu milik untuk didiami dan hidup dengan lestari sifatnya. Jika dengan adanya pembentukan kerajaan dan jika sekiranya saya dipilih sebagai ahli undangan dewan di Johor Lama, sebagai seorang peguam juga, saya bercita-cita untuk membangunkan beberapa rumah mampu milik di kawasan setempat di bandar Kota Tinggi. Untuk apa? Kerana bagi saya, kita untuk mengimbangi di antara kemewahan di Johor Bahru dan kemewahan di bandar kota, supaya bandar kota juga boleh meraihkan limpahan-limpahan apa yang telah dimajukan di Johor Bahru. Jadi antara yang mungkin saya akan cadangkan adalah kita banyakkan rumah mampu milik di negeri Johor. Kemungkinan bandar Kota Tinggi tidaklah sebegitu besar, tapi ada beberapa tanah kemungkinan yang boleh dimajukan melalui kerjasama antara pihak swasta dan pihak kerajaan untuk menyediakan rumah mampu milik bagi golongan-golongan muda aslinya di Kota Tinggi. Kemungkinan dengan adanya rumah mampu milik, kita boleh majukan dari sisi sosioekonomi di kawasan setempat. Bagaimana dengan aspek kelestarian alam sekitar dan isu banjir di Kota Tinggi ini? Isu banjir di Kota Tinggi, setakat ini saya rasa kemungkinan kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk memberi cadangan dari segi pelebaran mungkin sungai. Sebab tempat ni memang kita di Kota Tinggi ni kita ada beberapa jabatan. Dan jabatan ni ialah mungkin kita boleh usahakan untuk mendalamkan kawasan sungai ataupun beberapa cadangan lainlah yang mungkin bagi saya benda tu boleh dicapai dengan kerjasama antara pihak-pihak yang berwajib. Ada cadangan spesifik agaknya bagi kawasan yang dah tak boleh nak elak. Start hujan lebat, musim tengkujuh, kawasan ini memang akan banjir. Kerana mereka berada di kawasan flood prone area. Jadi mungkin ada idea lain yang untuk membantu kelompok berniaga ke misalnya, supaya mereka tidak rugilah setiap kali musim banjir. Mereka pastilah orang yang paling terkesan, rumah mereka lah yang paling awal akan tenggelam dan sebagainya. Tapi itulah rumah mereka, itulah kedai mereka, nak bawa ke mana lagi kan? Betul.
itu yang saya cadangkan tadi lah. Mungkin benda ni kita boleh utarakan betul. kepada pihak berwajib. Kita boleh membuat kajian, kemungkinan melibatkan Sistem beberapa saliran, sistem amaran dan sebagainya. betul. Okey, untuk mendekati masyarakat anak muda. Ini satu kelompok vote bank yang besar untuk pilihan raya negeri Johor kali ini, dan pertama kali undi 18 pendaftaran automatik akan menyertai. Adakah alias ada perancangan tersendiri untuk memastikan mereka ni pulang mengundi, mereka keluar mengundi, bising-bising kat luar ni tak guna. Kalau mereka mengeluh tak ada kerja, mereka mengeluh kos hidup tinggi, tetapi mereka tak keluar mengundi. Apa strategi untuk menggamit mereka untuk keluar mengundi? Saya dalam beberapa hari berkempen, siri ni, saya menggunakan sepenuhnya platform dalam media sosial saya, di Facebook, di TikTok. Saya mengajak, even kami ada membuat beberapa program walkabout di bandar-bandar, di felda-felda. Kami tekankan kepada, terutamanya kepada golongan-golongan yang lama, untuk mengajak anak-anak mereka supaya pulang balik untuk mengundi. Dan insya-Allah kami akan menggunakan sehabis baiklah platform-platform tu untuk mengajak mereka. Antara yang saya tekankan dalam kempen saya kepada golongan muda adalah, ini masa kita. Ini rumah kita. Jadi macam saya cakap tadi lah, golongan yang majoritinya mengundi di kawasan Dun Johor Lama adalah di dalam lingkungan 21 hingga ke 30, 31 ke hingga 40. Golongan-golongan inilah golongan-golongan yang membina keluarga. Dalam proses membina keluarga, mencari kerjaya, sangat pentinglah untuk mereka pulang mengundi. Saya merayu kepada mereka lah. Ya, bagi alias membawa nama keluarga, nama ayah dan juga orang yang terlibat secara langsung dengan politik negeri Johor. Adakah ini satu kelebihan ataupun satu beban? Saya tidak anggap itu sebagai satu beban, kerana banyak kali saya tekankan bahawa ayah saya adalah ahli politik, adun di kawasan N36 yang berlainan, iaitu N36 di Sedeli, dan saya bertanding di N37. Dan keputusan ni bukan dibuat oleh sesiapa, melainkan pucuk pimpinan Parti Perikatan Nasional, yang saya rasa pemilihan saya ni dibuat dengan secara teliti lah. Secara merit di peringkat atasan. Dan untuk pengetahuan juga, kami di pemuda-pemuda di dalam Perikatan Nasional Bahagian Kota Tinggi sangat berbangga. Kerana apa? Ketua armada kami di Kota Tinggi, Bahagian Kota Tinggi, dipilih untuk menjadi calon N36 di Dun Sedeli, dan Ketua Pemuda Gerakan Bahagian Kota Tinggi dipilih untuk bertanding di kawasan Setulang, manakala saya menjawat jawatan sebagai Ketua Penerangan Armada Kota Tinggi, bertanding di N37. Jadi Parti Perikatan Nasional Kota Tinggi pada kali ini menawarkan anak muda, golongan-golongan anak muda, sesuaian dengan masa kini punya cita rasa lah, saya rasa. Okey, akhir sekali mungkin bagi alias untuk memastikan pengundi keluar, memastikan naratif dan juga manifesto ataupun janji pilihan raya difahami oleh pengundi di Dun Kota Lama, mungkin boleh bagi sedikit pesanan kepada mereka untuk keluar mengundi pada 12 hari bulan. Okey. Saya Muhammad Alias bin Rasman, calon bagi N37 Johor Lama yang akan bertanding calon nombor 2 di pilihan raya negeri Johor kali ini. Saya merayu kepada semua pengundi-pengundi, khasnya golongan muda, untuk pulang jika ada di luar daerah, dan jika ada di dalam daerah sekalipun, untuk mengundi. Pulanglah kita mengundi untuk rumah kita, untuk daerah kita. Kerana apa? Bagi saya, kitalah penentu kepada daerah Kota Tinggi, khasnya di Dun Johor Lama. Saya merayu
untuk mereka pulang mengundi. Okey, terima kasih. Terutamanya mengundi saya calon nombor 2 Parti Perikatan Nasional di N37 Johor Lama. Terima kasih alias Rasman. All the best. InsyaAllah. Berbaki Terima kasih. beberapa ataupun banyak hari lagi untuk berkempen. Okey. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah. Itu lebih penting. Dan bagi anda, dengarkan pesanan itu, buatlah pertimbangan yang bijak sama ada tinggal di Johor Lama ataupun berada di luar Johor Lama. Ambil peluang, yakinkan ahli keluarga, yakinkan ibu ayah, yakinkan anak-anak pulang mengundi. Apapun yang sudah pun diberikan oleh hak perlembagaan, maka anda perlu tunaikan. Jika tidak, 5 tahun akan datang barulah hak itu akan dikembalikan. Jadi tidak perlu orang kata pun marah, tidak perlu orang kata pun kesal pada ketika itu kerana hak anda yang sewajarnya ditunaikan. Sekian saja Nazrika Ha dari DUN Johor Lama N37 Kota Tinggi ini untuk Johor Memilih. Jumpa lagi.